Nama saudara Anthony Loke. Saya alu-alukan pengurusi Klub Veteran DAP Malaysia, Saudara Angka Lai Hopeng. Pengurusi Klub Veteran DAP Perak, Saudara Ngoi Tien Wo. Penasihat Parti DAP Perak, Saudara Nge Kuham. Ahli-ahli jawatan kuasa negeri, rakan-rakan dari Pakatan Harapan, saudara-saudari, hadirin hadirat, Biliagale, Taimagale, Kalai, Wanakam, Imbami, Shugo, Erolam, Waugo. Salam sejahtera, salam harapan. Saya ucapkan kepada semua, 各位亲爱的同志们，大家早上好。Pada pagi yang penuh bahagia ini, DAP Perak sekali lagi mengadakan convention negeri yang amat penting sekali. Convention kali ini merupakan this is the final state convention before we enter general election. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, syabas dan tahniah kepada saudara-saudari yang datang jauh dan dekat dari seluruh negeri Perak. Dari segi penganjuran aktiviti dan juga bilangan cawangan, DAP Perak menduduki tangga pertama di seluruh negara. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua. 各位亲爱的同志，欢迎大家从霹雳州各角落、四面八方一起出席这一场属于全国大选前最后一次的州代表大会。让我们整装待发，出发迈向全国大选。这一次，我们感到非常的高兴，全霹雳州到目前为止，经过党员们的牺牲与付出，以及州委会群策群力的领导之下，霹雳州目前已经在州内拥有多达337个支部，所主办的宴会、讲座等等，所有的活动多达1029项。环顾全国，霹雳州火箭高居排名榜第1名。 感恩有你，谢谢大家。Saudara-saudari sekalian, kini seluruh dunia tahu negara kita sedang dalam krisis. Krisis ekonomi, krisis politik. Bermacam-macam ada. Ringgit kita jatuh, hari-hari orang Hokkien cakap lausai. Sejak awal tahun, sejak Sheraton Move sampai hari ini, nilai ringgit telah merosot 13.5%. Satu jumlah yang cukup serius sekali. Jika bertukar kepada mata wang US dollars, RM4.64 merupakan paras yang paling teruk sejak krisis kewangan tahun 1997. This is very serious. Yang kedua, KLSE, Bursa Malaysia telah jatuh 10.6% sejak awal tahun ini. Kehilangan market capitalization sebanyak 213 bilion ringgit. Ini juga merupakan satu petanda bahaya yang bakal mendatangkan musibah yang lebih besar jika kita tidak melakukan perubahan menjelang pilihan raya yang akan datang. Dari segi inflasi, walaupun kerajaan pintu belakang telah pun menubuhkan kononnya pasukan jihad melawan inflasi, tapi hari-hari lawan inflasi lagi-lagi teruk. Bila mereka tubuhkan pasukan jihad melawan inflasi, kadar inflasi negara ini 3.4%. Setelah 6 bulan, kini kadar inflasi 4.7%. Barang harga naik gila. Harga barangan dari segi makanan,
Kadar inflasi sudah melebihi 7%. Ini merupakan fenomena yang tidak pernah berlaku dalam negara ini. Yang keempat, wang reserve bank negara juga merosot sampai ke paras 104 bilion ringgit. Ringgit, bursa, harga barang, inflasi, wang reserve, semuanya mencerminkan negara kita sedang dalam krisis. Kita tahu, every country face problem, but the difference is how are you going to face the problem and overcome the problem. Unfortunately, we have a clueless PM, a clueless government that don't know what to do and don't know how to do. Inilah masalahnya. 各位亲爱的同志，摆在眼前的事实是，马来西亚正在面对重大的重重危机，无论是经济危机、政治危机，总之就是危机重重。我们从喜来登政变到今天，马币已经溃不成军，已经贬值了高达13.58%，这是建国以来从来没有发生过的事情。除此之外，我国的股票市场在今年至今已经下跌10.68%，只是市值已经蒸发了多达2139亿，这是非常严重的事情。第三，通膨大海啸，国政在睡觉。我们的国家通货膨胀，自从政府成立抗通膨特工队以来，越看越差。国家的这一个通货膨胀，尤其是食品通膨，已经超越7%，只是猪肉今年就涨了9次价钱。所以这显示我们呢，除此之外，中央银行的储备金到今天也只剩下1004亿，这也是这20年来最低的水平。我们都知道，全球各国都会面对问题，但是差别就在于一个国家的领导如何克服难题，这才是关键的。可是今天我们有一个毫无头绪的首相，他不会做，不能做，也不想做，所以呢，今天我们看到改变已经是刻不容缓的事，改变也是箭在弦法的事。那请所有的同志们做好准备，让我们在这一届的全国大选再一次的改朝换代，为了下一代。Saudara-saudari sekalian, Perak merupakan the frontline state. Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun memilih Perak sebagai salah satu negeri frontline state yang utama untuk memastikan kita menang kembali, membentuk sebuah kerajaan yang bersih, berintegriti dan telus. Tetapi setakat ini kita lihat sejak Sheraton Move, negeri Perak diperintah oleh kerajaan campuran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Yang kita lihat, Perak terus menjadi negeri yang kehilangan modal insan yang paling teruk. Negeri Kelantan miskin, Sabah miskin. Tapi dari jumlah bilangan kehilangan bakat muda, Perak paling teruk. Ini pertama. Kedua, skandal demi skandal. Kerajaan negeri langsung tidak mampu untuk menjawab skandal yang berlaku di depan mata kita. Seperti yang ditetah oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, rasuah sudah menjadi masalah kronik di negeri ini, di negara ini. Jangan kita bersilat seolah-olah bangkai gajah yang sudah busuk di depan mata, kita tak nampak. Kita lihat di depan mata, tak jauh, 15 minit dari sini. Kerajaan Barisan Nasional bina projek Gajah Putih yang paling besar di sejarah. Movie Animation Parks di Jemerut. Sekarang hutang dia sekeliling pinggan 710 juta ringgit. Kelantan miskin, Sabah miskin pun tak sampai Perak, sampai harta awam kerajaan di lelong. Sekarang di Perak, Movie Animation Park kena lelongan awam. Apakah cara kerajaan untuk bayar hutang 700 juta itu? Menteri Besar sampai hari ini membisu 1000 bahasa. Tak ada jalan penyelesaian. Tunggu saja untuk harta dilelong. Ini merupakan satu skandal yang cukup serius sekali. Kerana
Jumlah wang reserve kerajaan negeri setakat hari ini 900 juta saja. Satu projek MAPS sudah telan 700 juta. Jika kita selesaikan, negeri Perak hampir move this. Ini pertama. Yang kedua, skandal syarikat Bursa Malaysia milik kerajaan negeri Perak. Saya ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada Adun Keranji, saudara Chong Jerming. Beliau merupakan satu-satunya adun yang buktikan di mana syarikat milik kerajaan negeri melakukan aktiviti berunsur jenayah di Mahkamah Ipoh. PCB sekarang ini telah dibuktikan oleh mahkamah membuat the skin of things, arrangement yang berunsur jenayah. Lembaga pengarahnya terpaksa letak jawatan akibat daripada terbongkar oleh Adun Keranji, YB Chong Jerming. Skandal ketiga, Perak satu dunia tahu memerlukan sebuah lapangan terbang antarabangsa. Kerajaan BN dulu pernah janji kita nak buat lapangan terbang baru Sri Iskandar supaya kita ada direct flight dari Bangkok, dari Hong Kong, dari Taipei, dari Jakarta, dari Bangkok, dari mana-mana saja. Tetapi pelik bin ajaib. Sekarang ini tanah reserve lapangan terbang sebanyak 3,000 ekar pun boleh dijual juga oleh pemimpin yang rakus politikus dari Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Sampai hari ini, kerajaan negeri langsung tak dapat jawab. Skandal keempat, kita lihat di kawasan Greek. Kerajaan negeri kononnya nak buat pelombongan nadir bumi terbesar di Malaysia. Tak ada tender, kilang sudah start melombong. Bukan lombong atas tanah pelombongan, tapi buat pelombongan atas tanah pertanian. Semua orang tahu ini tidak sah di sisi undang-undang. Tapi kerajaan negeri hari ini terus langgar juga. Apabila alam sekitar kita rosak, binatang liar kita binasa, waktu itu menyesah sudah terlambat. Skandal demi skandal berlaku di Perak. Selain daripada itu, skandal raksasa, the Little Comeback Ship, LCS, yang menelan 9.1 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan bayar 6 bilion, kapal sepatutnya siap tahun 2019. Tapi akhirnya sampai hari ini sudah 3 tahun. Satu kapal bayang pun tak nampak. Nasib baik, kita ada pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara dari Perak, saudara Wong Kawo, berjaya menerajui dan membongkarkan skandal raksasa ini. Telah pun menjejaskan sistem pertahanan dan juga kedaulatan negara kita. Bayangkan, hari ini negara kita diserang. Barulah TLDM sibuk nak cari kapal. Apa akan berlaku kepada kita bila musuh sudah mendarat, kapal pun hilang. Selain daripada itu, bukan saja LCS. Ada sekarang lagi terkini. Tabung Haji Engineering buat kapal OPV. 3 biji kapal. Sepatutnya siap tahun 2020. 748 juta ringgit. Kerajaan sudah bayar 500 juta. Sampai hari ini, 1 biji kapal pun tak nampak. Malangnya, semua skandal yang saya sebut tadi berlaku lain bukan dari Perak Darul Rizwan. Negeri kita yang tercinta ini. Oleh kerana itu, seluruh jentera Pakatan Harapan kena bersiap sedia untuk misi selamatkan negeri Perak Darul Rizwan. Kita tidak boleh benarkan angkara dan kemungkaran terus berlaku di depan mata kita. Ayo dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar kita mencegah kemungkaran. Lawan, tetap lawan. Saudara-saudari, 各位，摆在眼前的事实就是，伊利州不断的发生丑闻，一单接一单，一单比一单更加严重。除了成为全国倒数排名第3的这个州属，霹雳州目前已经沦为全国人才外流最严重的州属。一单接单的丑闻，第15分钟
就在离开我们这里9栋漫画公园，耗资7亿1000万，如今宣告倒闭，政府资产被拍卖。既然丹够穷，沙巴够穷，也没有人像霹雳州这么下水，搞到政府的资产被公开拍卖。这就是国政跟国盟政府搞出来的烂摊子。第二单，霹雳州上市公司霹雳子公司 Perak Berhad 重组债务，涉及刑事欺诈，还好有张泽民同志义无反顾揭发弊端，才有看到才让人民看清楚国政和国盟的这一个真面目。第三，我们都知道霹雳州需要国际机场，以开拓发展州内的经济。原本有机场在Sri Iskandar已经有了国际机场保留地，现在的政府可说是无法无天，只手遮天，连国际机场保留地3000英亩都可以变卖，连机场保留地都可以卖，可以买風里飛機，直頭飛機都買咗。所以你就知道，如今的国政和国盟政府贪污腐败已经到了令人发指的地步。除此之外，现在他们还想，人家说中国国家主席习近平曾经说，金山银山不如绿水青山。天然环境、野生动物一旦被毁灭和破坏，就是没有办法再回转。今天霹雳州政府在未经招标的情况下，就敢的让这一个在宜力上霹雳州最重要的水源以及野生动物保护区，来开发占地5329英亩，全国最大的稀土厂。稀土一刀，情况怎么样？大家可想而知。而且政府偷偷摸摸、遮遮掩掩，都绝到今天完全不敢回应我们所提出的咨询和质问。全国这个整霹雳州，你看，不管是马华民政国大党巫统，除了民主行动党，没有一个政党敢为人民发声。我们这州级的丑闻之外，现在全国最大的超级丑闻就是耗资91亿的6艘滨海战舰。我们要感谢我党州秘书嘉禾同志领导的国会公账会，成功经过10轮的会议，准备了800页的报告，揭发了这个关系我国史上最大的军火采购弊案。全世界都在买战舰，印尼买，新加坡买，马来西亚买的是看不见，钱还了，银子都没有看到。反贪污委员会也不管，专门抓小江鱼、大白鲨、澳游、笑傲江湖。所以这只有换政府，我们才有办法真正苍蝇老虎一起打。不只是这滨海战舰，现在红土港也有3艘，政府给了7亿4800万的整个工程，还了5亿。原本讲2020年船要下水的，现在船真的下水，在水里面沉到海底里面，影子都看不到啊！今天已经2022年10月2号了，答应我们2020年要交船的啊！这个海事执法机构的巡逻舰，各位，这个贪污腐败已经不只是威胁到我们的生活，已经打击到整个的国家的安全。所以各位同志啊，改革尚未成功，同志尚需努力。我们必须整装待发，确保国盟国政2个都在这一届的全国大选统统送到太平博物馆里面去。Saudara-saudari, di depan mata kita sebenarnya pilihan raya mungkin bulan ini, mungkin tahun depan. Kita kena bersiap sedia. DAP Perak telah melancarkan jentera pilihan raya sejak bulan Mei. Kita telah mengeliling seluruh negeri, memulakan jelajah harapan. 50 tempat kita telah pergi. Dan malam ini pun akan kita kawal pusing juga. Dipusing. Saudara-saudari,
Di depan mata kita ada 3 pilihan. Siapakah calon Perdana Menteri? Calon Perdana Menteri pertama, saya hari ini boleh terus beritahu Perdana Menteri, Dato' Sri Ismail Sabri. Jika kamu bubarkan parlimen bulan ini adakan pilihan raya. Jika UMNO BN menang, Perdana Menteri adalah Ahmad Zahid Hamidi. Forget about Ismail Sabri. Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri. Maka pilihan depan, our choice pertama, UMNO BN menang, Ahmad Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Calon kedua Perdana Menteri. Siapa? Perikatan Nasional. Konong. Jika Perikatan Nasional menang, siapakah calon Perdana Menteri mereka? Mahyadin Yassin. Betul? Seorang yang telah dikenali sebagai kerajaan gagah. Perdana Menteri gagah. Akan kembali menerajui kerajaan gagah. Akhirnya Malaysia gagah. Kita semua menganga. Habislah, betul? Mampu semua. Tapi jangan putus asa. Kita bukannya tiada pilihan. Pilihan muktamad, pilihan yang paling bijak. Kita perlukan seorang pemimpin yang betul-betul mempertahankan semua kaum, yang mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang, yang betul-betul fokus on multiracial politics for all Malaysian. Lain bukan dari calon Perdana Menteri Pakatan Harapan, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mengapa kita sokong Dato' Sri Anwar? Kerana sekarang negara kita dalam krisis ekonomi. Kita perlukan seorang yang faham ekonomi, yang dapat menguruskan kewangan negara. Waktu Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, beliau pernah dipilih sebagai Menteri Kewangan terbaik di Asia. Waktu dia jadi Menteri Kewangan, Bursa Malaysia, we have the longest bull run. Everybody buy shares, you make big money. Nobody lose money. Everyone just make profits. It was during Anwar's era. Itulah waktu Anwar jadi Menteri Kewangan. Beliaulah satu-satunya Menteri Kewangan yang berjaya membentangkan belanjawan lebihan surplus budget for Malaysia. Ada untung, tak ada rugi. Inilah rekod yang kita perlukan. Bandingkan dengan sekarang Ismail Sabri, senior saya dekat kampus, he's a clueless PM. He may be a good guy, but he doesn't know what to do, and he don't know how to do. Can you put your children and your future in a clueless guy like him? Definitely not. Ini sangat penting. Oleh kerana itu, sebagai pengurusi DAP Perak, demi membantu Perak menang, saya hari ini mengalu-alukan supaya Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanding di negeri Perak. Jika beliau datang, saya yakin bukan saja beliau akan menang, tetapi akan membantu kita membenangi semula kerajaan negeri Perak. Jangan lupa, negeri Perak ini sudah 3 penggal. Sudah 3 penggal, every time also 50-50. Tahun 2008 kita menang 31. Mereka 28. 2013 kita menang 28. Mereka 31. Penggal yang lepas, kita menang 30. Mereka 29. It's always 50-50. We need the final push. We need the last push. And I believe the person that can lead and actually provide the final push will be Dato' Sri Anwar Ibrahim.各位同志们，其实马来西亚这一届选举，我们有3个选择。你看3大阵线，马来西亚如今几乎进入三国演义时代。一边是国珍，一边是国盟，还有一个是西盟。我们3个首相人选里面，国珍是谁？贪污舞弊缠身的这一个阿末扎希，不用看，水灾也要大选，不顾人民死活，瓦基雷谁啊？國陣就瓦基雷，火箭就瓦雷基啊！呢個就係我哋唔同嘅地方啊！這個是第一點。如果誰要選阿末扎希做首相？沒有人，對不對？第二個人選是誰？就是叛徒出身的，
跟回教党一起大被同眠同床共枕的这一个后门首相，失败政府的首相马海丁亚信，他们这一个两个都没有谁要选他们，而且我问大家，全部人都做过首相，只有一个没有做过的，为什么我们不能够给他一个机会？尤其是今天马来西亚面对经济危机，我们必须要选一个懂得管理经济、懂得财政、有知识、有魄力，能够把马来西亚带上国际舞台的领袖。这就是西门的首相人选安华。安华是最明智的选择，因为放眼马来西亚当今的政局，只有安华坚持走多元种族的政治路线。我们不要种族政治，不要神权政治，要打造新的政治格局，就一定要走多元种族的路线。而真正敢捍卫各族、坚持全民政治的，只剩下安华。这是最后一个主要的马来领袖。所以各位同志们，我们任重道远，为了确保霹雳州能够重新收复政权，我在这边公开欢迎西门首相人选来霹雳州上阵助选。一旦他中选，一举两得，我们不但将会拿下霹雳州政权，而且将会出现史上第一个来自霹雳州的首相，这将会大幅度的提高霹雳州的地位，也有助于我们未来经济的发展。所以我在这边不是我一个人，欢迎安华来霹雳州上阵的，请大家举起你高贵的双手。Siapa yang mengalu-alukan kedatangan Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanding di negeri Perak, sila angkat tangan kaki pun boleh. 100% kita mengalu-alukan. Dato' Sri Anwar Ibrahim pernah kata dia nak bertanding di kawasan pengkhianat. Jangan lupa, di Tambun ada seekor pengkhianat yang cukup besar, betul? Mana dia bertanding, kita tunggu saja. Tapi kita tahu Perak ada pengkhianat juga. Bukan saja Gombak, bukan saja Ampang. Tambun itu satu ekor itu lagi teruk. Lawan tetap! Lawan sampai! Saudara-saudari, selain daripada itu, demi membantu Pakatan Harapan untuk menang pilihan raya akan datang ini, saya bagi pihak jawatan kuasa negeri merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada seluruh perwakilan di sini kerana pengorbanan, kerana beristiqamah, perjuangan untuk seluruh bangsa Malaysia. DAP Perak telah pun diberikan mandat 100%. Kami bertanding 7 kerusi parlimen, 18 kerusi DUN. Sudah 3 penggal, kita menang 100%. Terima kasih Daun Keladi. Jika ada, berjuang lagi. Semangat ini kerana rakyat percaya kepada kita. Dan kita harus berbangga. Saya sentiasa tegas bersama Setiausaha Agung kita, Saudara Anthony Loh. DAP adalah parti untuk semua. Dengar baik-baik. DAP bukan parti Cina, bukan parti India, bukan parti Melayu. DAP adalah parti untuk Cina, untuk India, untuk Melayu, untuk Kadazan, untuk Dusun, untuk Dayak, untuk seluruh anak Malaysia. Bagi DAP, anak Melayu, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Melayu, Cina, anak kita. Semua adalah anak Malaysia. Oleh kerana itu, kali ini DAP dah bersiap sedia akan bertanding di kawasan Melayu majoriti termasuk kubu UMNO. Kita dah siap. Adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia? Sudah sampai masanya kita perlu menang untuk bantu rakan-rakan Pakatan Harapan demi membentuk sebuah kerajaan yang berpaksikan kepada prinsip integriti, telus dan bersih. Dan buktikan kepada satu dunia, DAP berani kerana benar. Takut, MCA takut kerana salah. DAP berani kerana kita berjuang untuk seluruh bangsa Malaysia. Tak kira majoriti Melayu, majoriti India, majoriti Cina.
DAP perlu menjadi pilihan muktamad. Parti Keramat ini adalah milik semua. Parti Keramat ini, maksud DAP dalam bahasa Melayu, DAP. Demokratik, Adil, Peduli. Faham? Dalam bahasa orang putih, in English, DAP means delivered as promised. DAP. We are for all Malaysians, and it is already time. People are fed up with racial politics. People are fed up with parti penunggang agama. Cukuplah. Sampai bila? Negara sudah merdeka 65 tahun. Masih lagi ada parti kuno yang hari-hari main bakar sentimen kau menunggang agama. Tapi apabila bab ekonomi, kosong. Bab kerja, kosong. Bab untuk betul-betul bangunkan negara, kosong. PAS dan UMNO tidak relevan lagi dalam sejarah tanah air kita. Inilah masanya kita membuka lembaran baru untuk seluruh masa depan anak Malaysia. Saudara-saudari, baru-baru ini Majlis Presiden Pakatan Harapan bukan saja memilih Perak sebagai frontline state, juga buat pertama kali Perak diberikan mandat dan kepercayaan untuk menganjurkan Pakatan Harapan Convention. Convention Pakatan Harapan Kebangsaan. Hari ini saya umumkan di mana Convention PH National akan diadakan pada bulan ini, 29 hari bulan Oktober. Pada tanggal keramat ini, Convention Pakatan Harapan akan diadakan di Dewan yang paling besar di seluruh Perak, iaitu Ipoh Convention Center. Setiap parti akan hantar sekurang-kurangnya 1,000 orang perwakilan untuk membanjiri Ipoh Convention Center. Dan pada 28 hari bulan, sehari sebelum, Majlis Presiden Pakatan Harapan akan turun beramai-ramai di 4 kerusi parlimen kritikal yang perlu kita menang, iaitu Parlimen Tambun, Parlimen Parit Bunta, Parlimen Lumut dan juga Parlimen Tapa. 4 kerusi ini yang kita perlu menang. Seluruh pimpinan utama Pakatan Harapan, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Anthony Loh, Saudara Mak Sabu, semua akan turun Perak 28 hari bulan. Please block your date. And most important, make yourself available. Let us create history together on the 29th of October. Hari ini ramai datang. Saya harap pada 29 hari bulan Oktober lagi ramai membanjiri Ipoh Convention Center. Saudara-saudari，各位同志们，作为前线州，西盟会长理事会已经正式决定，委托小弟作为西盟全国代表大会的负责人。我们已经租用霹雳州最大的会展中心，怡保可以容纳5000人的怡保会展中心。希望大家在10月29号这个黄道吉日，大家都能够呼朋召友，号召所有的同志们一起开创历史，出席这一场全国西门最的代表大会，让它全场爆满，座无虚席，一起带动士气，迎向第15届全国大选。在主办大会的前一天晚上，我们也鉴定了4个目前战情作为非常炙热的4个选区：第一，丹本国会；第二，红土坎国会；第三，巴列bun大国会；第四，打巴国会。西盟全国中央领袖将会倾巢而出，在10月28、10月29 2天来霹雳州，所以我们希望大家一起众志成城，才能迈向不成。所以各位同志们，战鼓已经擂起，希望大家做好准备。而我们霹雳州作为全国第一个主办这一个全国代表大会的州属，我时常跟秘书长陆兆福同志说，霹雳州将作为党中央最坚定强大的后盾。我们
齐心协力，让希望起航，才能够再创辉煌。虽然目前霹雳州是作为在野党和反对党，但是为了支持党中央，今天我代表州委会宣布捐献5万令吉给马来西亚行动党，作为全国大选竞选基金，希望能够抛砖引玉。因为我们是第一个主办代表大会的州属，下个星期就到槟城，就到其他，所以我们作为反对党都可以捐献5万元。我希望作为执政州的槟城雪兰莪森美兰更能够百尺竿头更进一步，少少不拘，多多益善。Demi membantu DAP Malaysia untuk menghadapi pilihan raya. Walaupun Perak sekarang kita masih jadi pembangkang. DAP parti yang miskin. Tetapi kita miskin harta, tak miskin minda. Khususnya semangat perjuangan tetap membara. Oleh kerana itu demi menunjukkan sokongan, komitmen membantu ibu pejabat parti untuk memenangi PIU 15, DAP Perak pada pagi yang cukup berkat ini kami mendema RM50,000 dana kepada ibu pejabat DAP Malaysia. Selain daripada itu, kata pepatah Melayu, pimpinan melalui teladan. Bagi pihak jawatan kuasa negeri, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada naib pengerusi kita, Saudara A. Siwanesan. Saudara A. Siwanesan minggu lalu baru menang kes saman fitnah. Oh, ini Abah MCA, The Star. Kena bayar dia RM300,000. Pasal mereka selalu buat fitnah. Tengoklah pas fitnah, berapa kali mereka sudah bayar. Sekarang giliran MCA pula. Berani mereka fitnah DAP, kita bawa dia mahkamah, lawan sampai lubang cacing, baru dia tahu. Oleh kerana itu, YB Saudara Siwanesan dia menang kes sebagai pemimpin yang penuh bertanggungjawab. Dia ambil dari poket sendiri derma RM20,000 kepada DAP Perak sebagai sumbangan menghadapi pilihan raya. Inilah pemimpin yang kita mahu. Oleh kerana itu nanti parti ini bukan milik Siwanesan saja. Parti ini milik kita semua. Nanti petugas kita ambil untuk kutip derma yang bagi jangan kedekut. Kita bersama-sama menuju ke Putrajaya. Marilah kita berikan sumbangan. Ada berapa ikut suka hati. Saudara-saudari, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin beritahu semua. UMNO BN sudah hilang kewarasan. Mereka demi kuasa, demi hawa nafsu, mereka boleh juga buat pilihan raya waktu banjir. Mari saya nak hadiahkan satu pedoman hidup kepada UMNO BN. Dengar baik-baik. Jika kita ikut suka, duka akan datang. Ikut rasa, cepat binasa. Ikut hati, cepat mati. Ikut BN, that is the end. Habis semua. Oleh kerana itu, marilah kita menggalas harapan Malaysia bangkit, harapan bersama. 各位同志们，让我们做好准备，让希望起航，加